Okey, Datuk Yasmin kena unmute. Datuk kena tekan unmute. Okey, dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi. Kejap Datuk, betulkan sikit dekat ra tu tebalkan. Kullama ruziqu minha min samaratir. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan Tir tu tak dengar. qalu betul. Tirriz. Tu tak dengar. Samaratir rizqan samaratin. Betul. Ra tu tebal dan tak panjang. Samaratir. Samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl Min wa qabl. bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah. Tebal sikit. Mutahharah. Boleh. Mutahharah. Wahum fiha khalidun. Inna allaha la yastahyi an yadriba masala. Sambung an yadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Datuk tebalkan sikit dekat dot. Datuk. Ba'udha tu tebalkan. Ba'udatan fama fawqaha. Maknanya ambil balik semula saja. Yadriba masalam ma ba'udatan. An yadriba masalam ma ba'udatan. Astagfirullahalazim. Ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Sikit lagi Datuk punya nun sabdu tu tak dengar, tak cukup. Faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Boleh. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun Maza aradallahu biha. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Datuk.
Hari ni kita baca Kasih surat Ustazah. sama muka surat 5 ayat 25 dengan 26 kan? Betul Saya takut saya salah. Okay. Alright, next. Jarul Gayah, boleh sambung? Jarul Gayah kena unmute dulu. Okey, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl Min qabl. Ada lam. min qabl. Boleh? Boleh. Min qabl. Tapi bila dah lepas salam dia jangan ada qalqalah pula. Contoh macam min qabl. Dia jadi le tu tak boleh. Sebab dia tawasud. Min qabl. Min qabl. Min qabl. Wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha wa cuba ulang balik Hajar. Cuba ambil balik ayyad riba tu. Fama fawqaha tu waqaf jangan pendek sangat sebab dia mat 2 harakat. Ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqq faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah. Ambil kat mana Ustazah? Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Hajar. Right. Okey, Bonda Hajar Rubiah. Next. Okey, boleh unmute dulu Okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat Dia kalau berhenti dekat ta tu mesti tahan dulu jannat. Dia jangan jannat. Dia macam tak tertahan suara tu kan. Dia terus lepas udara je. Anna lahum jannat.
anna lahum jannat. Bismillah ka anna lahum Ustazah. Betul. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratin kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahi an yadriba masalam ma ba'datan fama fawqah Sampai. Bismillah. Itu Ay yadriba masalam ma ba'datan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Okay, Sadaqallahul Azim. Okay, terima kasih Bunda Hajar Rubiah. Okay, next Nadra. Hari ni Nadra seorang je Siapa panggil Wan, nenek? Wan. Wan tak sihat lagi Okay. Alright, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار تبلرو من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة ambil balik كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Dia jangan nipis dia punya qalqalah, jangan ruziqna. Qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة
وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب Dot jangan qalqalah. An yadriba masalam ma. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله Ambil balik fayaqulu. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Berhenti tu. Ada mim, tanda mim tu, tahu tak mim tu tanda apa? Tahu tak Nadra? Tak tahu. Tu waqaf tu nama dia waqaf lazim. Waqaf yang dimestikan. Maknanya berhenti yang dimestikan. Jadi berhentilah. Fayaqulu lagi sekali. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Alright, terima kasih. Okay, next Hajar Laila. كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Okay, ayat yang Hajar baca tadi tu dekat dengung yang bawah tu semua okey. Dekat mil tu kan. Dua tempat je nun sabdu. Dia tak boleh baca anna lahum jannah, tak cukup. Anna lahum jannatin. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا Ni pun tebal roh. Min samaratir rizqan qalu. من ثمرة الرزق قالوا Rizqan qalu. رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Ruziqna min qabl. رزقنا من قبل Min qabl. من قبل Bukan qabl. Qabl. Qaf tebal. Bukan ka. Qabl. Okay. من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة Bukan ha tu nipis je, yang tebal je ta dengan ra, tengah tu tak. Mutahharah. مطهرة وهم فيها خالدون.
Inna Allah la yastahi an Panjang yadriba tu. Yastahi tu panjang. mathala. Okey, kejap. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathala. Dekat tahyi tu, mak jaiz tu kena baca 4 paling kurang. Inna Allah la yastahi an yadriba mathala. Mathala. Ma ba'udatan Ma ba'udha. Kalau ambil balik an yadriba tu sampai tak? Cuba saya. Ambil nafas tu. Yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ba'udatan. Dot tebal. Bo. An yadriba mathalan ma ba'udatan fama Ba'udha. Bo. Ba'udatan. ba'udatan Dia jadi fama da. Perasan tak? Dia jadi ba'udatan. Bukan da. Bo. ba'udatan fama fawqaha. Okay. Ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Okay, sadaqallahul azim. Terima kasih. Alright. Okay, Kak Nurita boleh? Okay. Okay dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dekat mil tu pun dengung juga. Pun tak boleh dekat kalidah. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Kejap, dekat situ ada tanda lam alif tak? Oh, tak ada. Tak ada. Berhenti dekat qalu. Qalu. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu. Kullama ruziqu minha min samaratin balik. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi balik qalu. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج panjang sikit. Walahum fiha panjang. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق Faya'lamu, ambil balik. Faya'lamu. أوكي. فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين Wa dia kalau mim sabdu nun sabdu ni lama sikit. Wa ammallazi وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بها tersampai ma sampai balik ma boleh? boleh ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل Kalau boleh berhenti kat situ sebab ada tanda mim tu. okay. Madza Mathalan. aradallahu bihadza mathala. ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Norita. Sama, terima kasih Zah. Sama. Okay Kak Reza. Next. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Cuba Kak ulang balik dekat kathirau tu, dia jangan nipis. Kalau kita baca kathirau kan, jadi rau kan. Yudillu bihi kathirau يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sama. Okay. Habis tengah muka. Nanti kejap lagi saya record kan. Saya boleh record, saya record lah. Keseluruhan yang kita baca hari ni, ambil perhatian sikit pada dot tu. Rata-rata tadi baca semua dia nak lantun kan. Dia tak boleh lantun kat situ. Dot tidak ada qalqalah. Kita bunyikan macam sedap kan. Bunyi qalqalah. Ayyadriba. Oh sedapnya bunyi. Nak tambah taranum. Lagilah sedap. Rupanya salah. Dot tak boleh tak boleh qalqalah. Jadi bacaan tu Inna Allah la yastahyi an yadriba. Lidah kita penuh dekat langit. Daripada pangkal lidah naik, tepi lidah sama ada kiri atau kanan tu naik dekat kita punya gigi geraham, bawa pula naik sampai ke depan. Jadi memang dia memenuhi langit kita punya sebutan dot tu. Jadi bila dia dah lekat kat langit,
macam kita mudah nak turunkan lidah tu, bila turun lidah dia akan jadi qalqalah. Sebenarnya di dalam melekat tu dia ada istitalah. Dia istilah sifat lah dalam sifat nama dia istitalah. Tapi saya tak terangkan lagi, istitalah tu maksudnya berpanjangan, dia melekat. Jadi kalau kita baca ayyad, dah tak ada istitalah dah. Okey? Itu yang penting. Dan ada beberapa tempat tadi huruf qaf, huruf ra yang masih lagi kita lemah kat situ berkaitan dengan tebalnya ra, tebalnya qaf, nipisnya ra kan. Kadang sebab dia jadi susah nak membetulkan ra yang tebal tu sebab satu dah kebiasaan, yang keduanya kita fokus sebelum atau selepas dia tu huruf nipis, maka ra yang nipis, ra yang tebal tadi jadi nipis. Okey? Contoh, kullama ruziqu minha min thamaratin. Sa nipis, mim tu manipis, ra pun ikutlah nipis. Nampak tak? Dari segitulah. Lepas tu ada dengung-dengung. Semua orang boleh baca dengan dengung, cuma tak cukup lah kadar dengungnya 2 harakat. Baik. Saya akan bacakan sekejap. Saya ambil saya punya Quran sekejap. Okey, sekejap Saya akan rekodkan ayat 27 sampai 29. Saya terus hantar kat grup Oh, ada last minute ada tetamu. Suara saya dengar tak? Dengar jelas saya. Okey. Saya record A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Bawalah kat luar. Kenapa? Dapat kat mana ulat bulu? Tiba-tiba ada kat mana tu? Mana ibu tahu? Pergi ambil. Pergi buanglah. Pergi buang. Nanti kan gatal ni kena dekat. Time tu lah ada ulat bulu lah apalah. Ya Allah, Syifa. Minta ayah cakap. Tolonglah kejap ayah cakap ada ulat bulu. Ibu ada kelas lah, janganlah. Sekejap. La ilaha illallah.
Tutup pintu. Panas aircon keluar. Tutup. Okay. So nanti boleh rujuk dekat ayat yang saya baca tadi tu, yang saya dah record. Cuma kalau ayat tu panjang kan, saya terlepas tadi. Ayat yang ke-29 tu, kalau perasan thumma stawa ila samai tu kan. Kat situ walaupun ayat tu pendek tapi ada dua hukum mat tu. Satu mat jaiz, satu mat wajib. Kalau tak sampai boleh berhenti ila samai fasawwahun. Berhenti kat situ. Lepas tu ambil balik fasawwahunna sab'a samawat. Tapi yang terbaiknya sambung je lah terus kalau mampu. Tak mampu jangan buat lah, nanti kita mengganggu kan. Mengganggu kita punya bacaan tu. Daripada sempurna jadi tak sempurna dah sebab kita mencuri nafas kan. Okay. Okay, kita masuk pada tajwid lah hari ni. Saya rasa kita buat tajwid lebih sikit lah hari ni. Sampai tajuk apa itu kita? Itu sampai jahar kan? Betul tak? Sifat berlawanan, sifat jahar dan hams. Sifat jahar. Sifat jahar. 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 Okay. Saya hantar rakaman tadi dekat talaki mana? Talaki Okey, tiga, betul. satu. Betul. Masya Allah. Saya takut saya salah. Okay. So saya share sekejap. Boleh tak saya share screen? Oh, minta Kak Reza pas. Tak payah pas host pun tak apa. Cuma share tu Kak Reza on kan untuk partisipan lain boleh share kan? Pandai tak ke? Saya tak boleh nak share gambar. Atau semua dah ada buku? Tak payah saya share gambar kat sini ke? Kak Norita dah ada buku, Hajar Rubiah ada buku dah. Hajar Suryati ada buku tak? Dengan Hajar Laila. Hajar Laila ada buku masing-masing kan? Semua ada. Hajar Rugaya ada buku tak? Dengan Datuk Yasmin. Ada So saya tak payah share. Sebab kalau share tu nampak sikit kan? Kak Reza, saya tak boleh nak share. Sebab saya bukan host. Kak Reza ada kat situ tak? Boleh tak Kak Reza? Ha? Saya tak boleh nak share screen. Oh, okey, kejap. Salah. Cancel. Okay, saya boleh mute sendiri. Sorry. Okay. Sorry. Tertekan. Okay, dah. Oh, okay. Okay. Pula mesin lagi.
Patutlah saya tanya semua tak jawab. Saya punya mikrofon mute. Itulah. Okey. Aduh. Okey, semua nampak tak yang saya share? Nampak Okey, jelas nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, minggu lepas kita dah masuk hams dengan jahar ataupun jahr. Minggu ni kita masuk syiddah lawan dengan rokhawah. Yang tengah tu tawassut. Okey, kita tengok yang ni. Okey, syiddah ni maksudnya suara tertahan semasa menyebut huruf. Rokhawah ni suara terlepas semasa menyebut huruf. Okey. Bila dia tertahan maksudnya huruf yang kita sebut tu dia kuat berbanding dengan huruf rokhawah. Rokhawah ni dia terlepas jadi huruf-huruf tu lemah. Okey. Kategori lemah dan kategori huruf yang kuat. Jadi kita tengok dulu satu persatu daripada sifat syiddah iaitu ada 8 huruf yang ada dekat bawah tu. Ditulis kat situ ajid, qatin, bakat. Okey, ajid, qatin, bakat. Saya lupa hari tu Kak Norita dah minta dah makna tu. Saya lupa nak bagi. Nanti tak apa, nanti ingatkan saya masuk je dalam grup Talaki 3 tu. Saya selalu lupa. Okey. Baik, ajid, qatin, bakat. Okey, kita matikan satu-satu. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Dia ada 8. Yang mana 8 huruf ni apabila kita sebut dia tak kisah dalam apa keadaan pun. Baik dia mati, baik dia berbaris, dia punya sebutan tu tertahan, suaranya tak keluar. Contoh, kita sebut hamzah dengan baris dulu. I, u. Memang lepas tu dia dah bunyi I, u. Tapi sebelum nak mengeluarkan dia ada satu rasa yang tertahan dekat kita punya pangkal. Maknanya dia menahan tu. Itu namanya menahan suara. Kalau kita menggunakan baris dia tak nampak lah sebab dia dah dibariskan, sebab dia dah hidup kan. Cuba kita matikan as-sama. Lepas kita matikan hamzah, ada tak bunyi suara? Tidak ada. Itu namanya suara tertahan. Tidak ada kita menyebut kalimah as-sama. Tak ada kan? Suara tak boleh lepas. Itu maksud dia. Kemudian sama juga dengan jim. Jim, aj. Yang je tu itu kategori qalqalah ataupun kategori sifat tunggal. Sekarang yang kita sebut adalah sifat berlawanan. Jadi sifat yang tunggal yang ada pada huruf qalqalah tu jangan sebut dulu. Kita tinggalkan dulu sebab sifat tunggal itu adalah disebut di hujung sekali nanti. Jadi kita cuba matikan dulu tanpa qalqalah. Apa jadi dekat jim? Aj. Kan kita matikan aj. Dia tak ada bunyi aj. Tak ada. Kalau siapa ada bunyikan jim tu aj, bermakna salah sebutan tu. Dia tidak ada suara yang terlepas. Okey, dia tertahan. Aj. Je, itu jadi qalqalah. Itu sifat tunggal. Sama juga dengan dal. Dal kalau kita tak letak dulu sifat qalqalah tu sebab dia tunggal. Qalqalah semua sifat tunggal Okey, yang mana dalam syiddah ni semua ada terkandungnya huruf qalqalah. Jadi kita tak perlu matikan dengan bunyi qalqalah dulu, cuma kita matikan sahaja sebab nak pastikan adakah huruf-huruf qalqalah itu sifatnya tertahan suara. Kita matikan dal. Ad. Ada lagi tak suara lepas dal? Mati? Tak ada. Okey, de tu apa? Qalqalah, iaitu sifat tunggal. Sama juga dengan qaf. Aqa. Kita tinggalkan dulu qalqalah. Jadi ada tak bunyi berlebih macam berbaki-baki suara? Ada tak? Tak ada kan? Kan berkokok pula. Dia mati sahaja. Okey? Kemudian ta pun sama. Pun tak ada eko suara. Okey, dia mati terus. Ba, ab. Okey? Ab. Dia tahan juga. Kemudian kaf. Okey, semua orang kata kaf tu ada hamas. Okey, hamas. Tapi sekarang ni hamas itu adalah yang atas, nampak tak yang kita dah sebutkan minggu lepas kan, dia ada ta, dia ada kaf kan. Jadi dari segi udara dia terlepas, tapi dari segi suara dia tidak terlepas. Cuba kita matikan kaf, ak. Jadi satu kesilapan kalau kita membaca kalimah-kalimah yang mengandungi huruf kaf yang mati, kita baca ak. Ak dia jadi angin keluar, suara pun keluar. Sedangkan dekat sini dia kata kaf itu syiddah, iaitu suaranya tertahan. Jadi kita hanya melepaskan udara. Jadi ak, yang dilepaskan itu udara. Kalau ak, salah. Nampak?
Jadi bila kita sebut ak, dia tertahan suara, dia terlepasnya udara. Tu maksud dia. Faham Jelas Ak. Kemudian kalau ta pun sama. Okey, ta kita matikan dia tanpa hamas dulu. Apa jadi? At. Dia hanya bunyi at sahaja kan, macam seolah-olah ejaannya AT, betul? Tapi dia bunyi hamas sebab dia ada sifat hamas kat atas tu. Dekat kawasan hamas tu, dia dah tulis siap-siap dah, sakat tu kan. Nafas terlepas ataupun udara terlepas. Jadi bunyikanlah udara tu sikit. At. Yang tak boleh, at. Tu tak boleh. Sebab suara lepas, hamas, nafas pun lepas. Sedangkan ta itu, nafas sahaja yang terlepas, suara tidak. Jadi bacaannya at. At. Dia tahan dulu. Okey. Itu adalah sifat syiddah. Jadi apabila kita matikan ataupun kita hidupkan huruf-huruf syiddah yang 8 ni, semua sifatnya adalah menahan suara. Dia tidak melepaskan suara. Okey. Seterusnya kita tengok dulu yang hujung, yang rokhawah dulu, yang lawan dia. Okey, tadi tertahan suara. Ini terlepasnya suara. Jadi lebihan daripada ajid, qatin, bakat tadi adalah huruf yang bawah tu lah. Khuz, ghatha, hazzin, faddin, syausin, zai, sahin. Banyak sangat kan? Tak payah hafal. Ingat yang ajid, qatin, bakat sahaja. Jadi huruf-huruf yang dah tertulis kat bawah tu, yang suara terlepas itu bila kita sebut, dia melepaskan suara, dia tidak menahan. Contoh, zal, dia tak boleh wa id, tak boleh. Dia kena lepaskan rokhawah tu. Dia kena nampakkan suara zal itu terlepas. Wa id. Ghain, dia tak boleh ataupun lagi tak boleh sebab dia tidak ada qalqalah. Sa, as, dia terlepas sekali dengan udara. Dia kuat Lepas tu ha, okey, dilepaskan sekali bersama dengan udara. Kemudian dha, minal ghaidh. Dia tak boleh minal ghaidh. Dia tertahan udara dan suara jadinya nanti. Sedangkan dha ni dia tertahan udara tapi suara tidak. Tu yang dia melepaskan suara tu, minal ghaidh. Hujung tu ada suara yang dilepaskan. Ni dhat ni saya nak cerita ni dengan ayat yang kita baca tadi. Apa yang kita baca tadi? Ad-dha dia tidak ada. Sebab dia rokhawah. Rokhawah tu terlepas suara tapi dia tak melantun. Jadi bunyi dia boleh dengar tak suara saya yang hujung tu lepas matikan dhat? Dia tidak mati dia tak kosong. Dia tidak tapi bunyi dia sebab rokhawah tadi. Tu okey, seterusnya shin, ash, waw, au, sad, as, zai, az, ya, ai, sin, as. Okey, alif. Alif ni bergantung pada huruf tu lah. Huruf tu ditolak. Contoh mim alif ma, ta alif ta. Jadi alif mat ni dia jadi rokhawah. Maknanya suara tu memang terlepas. Dia tidak ada sekatan. Alif tidak ada sekatan. Kiranya kat situ dia letak alif itu sebagai mat lah. Ba alif, ba. Dia ada suara yang dilepaskan kan? Okey. Kemudian ha. Okey, itu adalah antara huruf rokhawah. Dan lebihan antara sifat rokhawah dan syiddah tadi rupanya ada satu lagi sifat di pertengahan yang disebut sebagai tawassut. Tawassut ni pun maksudnya tengah-tengah. Maksudnya apa kat sini? Dia tidak tahan suara dan dia tidak lepas suara. Dia separuh-separuh je. Okey, apa huruf dia? 5 tu sahaja iaitu lin umar. Okey, cuba kita matikan lam. Al. Nak lepas tak boleh. Tak boleh kan? Nak tahan al. Tak boleh juga sebab dia bersifat lembut lam tu kan. Al. Pendek kata lam nun ain mim ra ni semua lembut apabila kita matikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak boleh. Alhamdulillahi rabbil. Dia macam bila kita baca macam tak ada ekor lam belakang tu menunjukkan dia syiddah. Sedangkan lam itu bukan syiddah tapi dia tawassut. Rokhawah pun tak boleh. Okey?
Nun pun sama, kita matikan nun. Dia ada satu sifat iaitu gunnah, dinamakan gunnah dekat hidung. Tapi dia naik jangan banyak, sikit je. Bila sebut nun saja dia akan bunyi dia automatik. Siratal ladzina an'amta an'am dia tak boleh siratal ladzina an'amta, dia tak boleh macam terkejut macam tu kan. Dia tidak menahan. Nun tu walaupun kita rasa macam tak lepas. Tapi lepas tak boleh, tahan tak boleh. Dia memang duduk tengah-tengah. Dia special ni Lin Omar ni. Kemudian Ain a'lamu. Cuba kita sebut a'lamu kan. Perasan tak kita? Kalau kita sebut a'lamu itu namanya syiddah. Syiddah Ain. Sedangkan Ain bukan syiddah. Contoh saya buat lagi sekali. A'lamu. Dia tak ada langsung ekor kat ujung. Kosong terus. A'lamu. Tapi kalau dia baca a'lamu baru ada tawassut. Tapi kalau kita nak baca Ain dengan Rokhawah macam mana? Tak boleh. Dia memang dia nak kata sebut tertahan, memang dia tak tertahan pun sifat dia. Kalau kita baca Rokhawah Ain, macam orang nak terberak pula meneran kan. Dia tak boleh terlepas juga. Jadi dia duduk kat tengah-tengah. Mim, an'amta, itu tengah-tengah. Dia nak kata an'amta, tak boleh. An'am, tak boleh juga. Nak lepas macam mana? Bibir dah tertutup rapat dah. Jadi dia letak juga kategori tawassut. Sama juga dengan huruf yang terakhir tu iaitu ra. Ra ni dia special jadi tengah-tengah sifat antara suara tertahan dengan suara terlepas sebab dia antara huruf, salah satu huruf yang paling banyak sifat iaitu 7. Dalam tu ada sifat takrir iaitu bergetar suara ra, lidah tu bergetar, lepas tu dia melengkung pula. Melengkuk ke atas, dia sengit kan. Bila kita baca dia tidak kosong, dia tak boleh baca kalau ada yang mungkin kalau kita terdengar, tapi apa yang saya boleh sebut kat sini sifat dia ni tidaklah sifat kalau kita tak buat tawassut tu tidaklah menjadi kesalahan yang jali. Dia jadi khafi lah. Minal ard. Dia jadi terlalu keras sangat. Minal ard. Ataupun kita ambil ra yang nipis lah. Kata kita nak letak nipis. Kabir. Dia tak boleh kabir terus kosong. Ataupun nak terlepas banyak. Kabir pun tak boleh. Kabir lagi banyak pun tak boleh. Dia duduk tengah-tengah. Okey, jadi yang kita nampak sekarang ni antara syiddah dengan tawassut ni yang kita senang nak mengingat. Syiddah hurufnya 8 iaitu ajid, qatin, bakat. Tawassut hurufnya lin umar. Jadi selain daripada huruf ajid, qatin, bakat dan lin umar tadi adalah sifat rokhawah. Adalah huruf yang terletak pada sifat rokhawah. Kalau nak tengok pada muka surat 23, muka surat 23 yang buku tahsin tajwid ni, betul tak 23? Okey. Betul, 23. Okey. Cuba tengok dekat bawah ni. Dia kalau nak kenal pasti, okey. Yang saya tak boleh nak share pakai sekejap. Sorry. Okey. Yang ada dekat sini. Ni. Alamak, tak nampak. Nampak tak? Sekejap. Tadi ni kan. Alright, Yang ini yang minggu lepas punya. Hijau ni lawan dengan biru. Ini kita nampak mudah lagi. Kan? Jahar yang banyak ni. Hams adalah yang biru ni. Kan? Nampak tak? Hams yang biru ni. Iaitu huruf yang terlepasnya angin. Yang ini huruf yang tertahannya angin. Tapi cuba tengok yang ni pula. Macam pening je. Nak tengok? Okey. Cara dia macam mana?
macam biasa, hijau ni dengan biru ni masih lagi jahar dengan hamas. Okey, boleh tengok buku masing-masing. Cuba tengok yang belah dalam pula. Belah dalam ni ada 3 color kan? Okey, color yang pertama tadi syiddah, warna purple. Purple apa dia panggil? Purple yang ni belah sini, nampak ni? Ni. Purple muda tu bukan? Purple muda Boleh lah macam tudung Kak Norita. Purple muda. Kak Norita tudung purple ke pink belacan? Purple kan? Macam tu. Jadi ni, Ajid Kotin Bakat. Dia memang akan susun siap-siap supaya kita mudah nak ingat. Lepas tu sebelah dia purple gelap. Ini adalah sifat perlawanan bagi syiddah tadi iaitu rokhawah. Nampak? Dan yang akhir sekali warna merah hati tu sikit tu tawassut. Okey, nampak? Maknanya lingkungan yang kedua belah dalam. Tadi lingkungan yang besar sekali belah luar tu adalah jahar lawan hamas. Kemudian lingkungan yang kedua kecil tu ada 3 color iaitu syiddah lawannya rokhawah dan tengah-tengah dia tawassut. Tu cara kita nak tengok sifat tu. Lama-lama kan kalau kita belajar tengok dia punya carta ni kita mudah nak hadam. InsyaAllah. Tapi syaratnya ada kena hafal sikit lah huruf tu. Bukannya hafal semua sebahagian. Setiap sifat berlawanan tu ambil huruf yang sedikit. Macam minggu lepas saya dah bagi antara hamas dengan jahar hanya hamas sahaja iaitu fahathahu syakhsun sakat. Kemudian masuk sifat berlawanan yang kedua antara syiddah dengan rokhawah. Ambillah syiddah lagi sikit daripada hamas kan. Hamas 10, syiddah 8 je. Iaitu Ajid, Kotin, Bakat. Lepas tu ambil sikit dekat tawassut tu Lin Umar. Yang lain semua rokhawah punya. Okay. Dia mula-mula ni dia jadi pening juga sebab setiap huruf tu dia banyak menggunakan sifat kan. Semua sifat yang ada pada berlawanan ni dia akan sebut. Okay. Baik. Ada soalan tak bahagian sifat berlawanan yang kedua? Kiranya kalau kita nak faham, dia kan sifat berlawanan ni ada 5 kan. Yang pertama ni bahagian... Dia orang tu semua kena, dia mute tu. Kalau nak tanya kena unmute tu. Saya rasa better unmute je semua. Kalau Ustazah macam... host. Saya ya host. Allah. Sorry. Saya lupa lah. Masya Allah. Sekejap. Kalau saya host, saya hanya boleh ask unmute je. Ask to unmute. Lah kan. Tapi saya tak boleh nak unmute kan, betul tak? Saya try sekejap. Macam Hajar Rugayah, saya dah ask to unmute. Tapi Kak Norita tak ada nak tanya. Saya rasa Kak Norita kalau nak tanya dia akan unmute sendiri. Boleh kan? Macam Kak Suryati, Nadrah, Hajar Laila kalau nak tanya sebab saya tak nampak muka. Bunda Hajar Rubiah nak tanya apa-apa, boleh tanya. Semua okey Jelas Saya suka kalau nak tanya bahagian sifat ni sebab bahagian sifat ni agak susah sikit sebenarnya. Nak kena hadam betul-betul. Okey. Tak ada. Kalau tak ada saya terus. Saya kalau boleh nak habiskan ni baru nampak nanti. Tapi tak apa. Lepas habis selesainya bahagian sifat berlawanan ni kita masuk sifat tunggal. Nanti kita akan sebut satu huruf dengan menggunakan beberapa sifat yang kita dah belajar. Cuma yang perlu diingatkan hamas, antara hamas dengan jahar ini adalah bahagian udara ataupun nafas. Okey, bila kita sebut satu huruf contohnya fa. Okey, fa, nafas ataupun udara terlepas ke tertahan? Contoh macam tu. Lepas tu tengok elemen yang kedua apa lepas nafas iaitu suara. Suara tadi dia ada terlepas, dia ada tertahan dan dia ada pertengahan. Saya dengar suara saya balik tak tahu kenapa. Dah hilang dah. Ada lagi. Okey, seterusnya kalau boleh saya terus Okey, baik. Kita tengok sifat yang ketiga iaitu kedudukan pangkal lidah. Tadi kita dah tahu bahagian udara, kita dah cuba tengok huruf tu mengeluarkan suara ke tak. Yang ketiga tengok pula kedudukan pangkal lidah. Okey. Kedudukan pangkal lidah kita semasa kita menyebut huruf, dia ada 2 juga bahagian ataupun berlawanan lah, iaitu yang pertama isti'la,
dan yang kedua istifal. Okey. Saya rasa saya kena mute dululah semua sebab saya tak tahu suara saya bergaung ni kenapa. Test. Tak ada dah suara saya bergaung. Tadi ada kan? Okey. Isti'la maksudnya terangkat sebahagian pangkal lidah. Ke mana? Ke langit-langit lah. Dan istifal maksudnya lawan dia tidak terangkat lah. Maknanya pangkal lidah tu berada di bawah sahaja. Ini lagi senang nak ingat. Okey, kaedah dia macam mana? Isti'la tu tebal. Kenapa dia boleh kata tebal? Sebab pangkal lidah yang terangkat ke langit itu menyebabkan huruf itu jadi tebal. Kalau tidak terangkat pangkal lidah tu, huruf itu automatik jadi tipis. Kita tulis isti'la. Kat situ dia tulis terangkat sebahagian pangkal lidah ke langit-langit semasa menyebut hurufnya. Saya share kat depan ya. Okey, kalau istifal tidak terangkat pangkal lidah semasa menyebut huruf. Kita tengok huruf isti'la yang selalu huruf masam ni. Kalau kita angkat langit, dah tak boleh nak sendiri. Putus-putus. Putus-putus soal-soal. Ya, putus-putus Tadi putus-putus. Alah. Okey. Tak apa. Akak bagi tahu tu saya senang nak ulang. Sekarang ni putus-putus lagi tak? Okey, sekarang ni okey. Okey. Tadi putus-putus. Okey. Baik, jadi isti'la ni kita sebut dia mesti kena angkat pangkal lidah. Kalau tak angkat pangkal lidah, dia tak jadilah huruf isti'la. Okey, kita tengok huruf dia apa? Ada 7 sahaja huruf isti'la. Tadi mula-mula hamas 10. Lepas tu tadi apa nama? Syiddah 8. Ni lagi makin berkurang. Isti'la 7. Okey. 7 tu apa huruf dia? Khussa dhaghtin qidh. Khussa dhaghtin qidh. Kita sebut huruf khussa dhaghtin qidh, mana ada senyum? Tak ada senyum. Kalau ada senyum pun sikit je, sipi je sebab qaf tu baris bawah. Dia terpaksalah dia sengih. Ti pun sekejap. Khussa dhaghtin qidh. Qidh. Dia tak boleh lah qidh. Tak boleh lah terlampau pula nipis sebab dia memang ada sifat isti'la tu. Okey. Itu sebab kita dah letakkan dia jadi satu perkataan atau ayat dan dia letakkan baris. Kalau kita letak baris sahaja mati ataupun tanda baris atas lah contoh. Apa jadi pada huruf itu tu? Kha, sa, da, ra, ta, qa, za. Ada tak kita sebut sengih? Tak ada. Itu namanya terangkat sebahagian pangkal lidah tadi. Cuba kita sebut lagi sekali, masing-masing sebut. Lepas tu rasa tak pangkal lidah tu terangkat ke atas ke tidak? Terangkat kat mana? Dekat pangkal lidah ke langit-langit belah belakang Aqqa. Contoh gitulah. Okey, cuba sebut kha. Kha, sa. Masa kita sebut sa tu memanglah kita punya lidah kat depan, tapi perasan tak pangkal lidah kita yang belakang tu terangkat? Kalau kita sebut tak terangkat, dia jadi sin. Sa, sa. Sa. Masa menyebut sa, lidah kat bawah. Pangkal lidah yang belakang tu ke bawah. Tapi bila sebut sad, pangkal lidah tu ternaik. Sa, sa. Sa, sa. Okay. Dot, bo. Terangkat. Ghain, lagi dia terangkat. Sebab dia dekat dengan tempat keluar ghain, iaitu hujung halkum kan. Gha. Kemudian ta. Ta tu tempat keluar dia kat depan, tapi pangkal lidah tu pun mengangkat juga supaya ta tu sebutannya jadi tebal dan supaya dia tak jadi ta. Kalau ta, dia kan sama keluar dengan ta kan? Dekat depan, tapi ta tu pangkal lidah tak terangkat. Tapi ta pangkal lidah terangkat. Cuba sebut sebelah-sebelah. Ta, ta. Ta, ta. Selain daripada pangkal lidah tu di bawah dan naik ke atas, satu lagi kita perasan ta tadi kita senyum, ta tadi kita masam ataupun kita serius. Ta, ta. Okey, boleh nampak tak muka saya? Ta,
To. Ta, to. Nanti boleh tengok balik rakaman tu Kemudian qaf. Ko. Tak boleh baca ka. Itu yang bila kita jumpa ayat-ayat yang saya sebutkan tadi tu, dia tak boleh. Sekejap. Ayat apa tadi yang saya baca? Perasan tak? Ada yang saya tegur tadi tu, huruf qaf tadi dia mempengaruhi bila baca yang لما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا pangkal lidah terangkat kan? Rizqan qalu, dia tak boleh. Rizqan qalu, dia tak boleh. Fama fawqaha, jangan baca fama fawqaha, dia tak boleh baca qa. Fama fawqaha, qaha. Memang dia ada perbezaan yang ketara sebab qaf itu huruf isti'la. Ha itu cuba tengok ada pada isti'la ke pada istifal huruf ha? Pada istifal. Jadi kita baik. Dan akhir sekali dha. Dha di samping kita mengeluarkan hujung lidah, sebab itu tempat keluar dha, tapi pangkal lidah jangan lupa angkat. Kalau pangkal lidah tak angkat tapi hujung lidah saja yang kita keluarkan, apa jadi pada dha? Dia akan jadi dha. Sama macam zal kan? Sebab apa jadi macam zal? Sebab dha ni dengan zal ni keluar rumah yang sama. Tapi perangai tak sama. Perangai zal ni hujung lidah keluar, tempat keluar dia hujung lidah, tapi pangkal dia tak angkat. Tu zal. Tapi dha hujung lidah keluar juga tapi pangkal lidahnya diangkat, menyebabkan sebutan itu jadi tebal. Jadi bunyi dia dha. Lidah sama cuba tengok mulut saya. Menyebut kedua huruf za, dha. Za, dha. Dua-dua lidah keluar. Za, dha. Okey? Boleh nak mahirkan sebutan pada kalimah-kalimah atau ayat, satu huruf tu kita kena mahirkan dulu, baru dia mudah nanti nak masuk pada kalimah tu. Baik, itu isti'la. Tak mengangkat pangkal lidah, tak jadi huruf isti'la. Okey? Baik. Okey, selebih huruf istifal yang mana kita sebut huruf-huruf tu pangkal lidah tak payah angkat, biar dia duduk kat bawah. Kalau orang Minang cakap duduk ontok-ontok yo kat bawah kan? Betul tak? Ontok-ontok tu duduk diam-diam. Siapa orang Minang sini? Okey. Saja sebab saya bapa mentua saya Minang. Duduk ontok-ontok tu apa tu yang cakap? Duduk ontok-ontok tu diam-diam. Jadi istifal ni duduk diam-diam pangkal lidah, jangan diangkat ke atas tu. Kalau dia angkat ke atas tu nanti dia jadi toba. Dia jadi tebal. Okey. Jadi sebutan huruf tu ansyir. Kita sebut walaupun kalimah tu dia dah jadikan ayat macam sekarang yang dia letak ni, supaya kita mungkin ada setengah orang yang nak menghafal. Dia letak baris pun dia tetap juga senyum. Cuba perhatikan saya sebut daripada awal sampai habis. Saya punya mulut tu sengih ke tidak Anshir haditha ilmika sawfa tujahiz bidha. Tolaklah dengan yang baris-baris depan tu. Baris depan memang dia kena muncung. Tapi adakah kita senyum? Senyum. Sebab pangkal lidah tak angkat, automatik dia senyum. Dia tak boleh baca anshir haditha ilmika sawfa. Dia tak boleh angkat. Bunyi dia tu pun tak sempurna, tak sedap bunyi dia. Kita menyebut kalimah-kalimah yang ada huruf istifal tapi kita isti'lakan, tak boleh. Okey? Antara dalam 5 sifat pada ayat-ayat yang kita baca ni kan, ada sifat-sifat huruf. Yang paling ketara sekali adalah yang kita perlu betulkan, iaitu isti'la dan istifal. Bagi orang kita, orang Melayu. Isti'la dan istifal ini yang mempengaruhi sangat-sangat bacaan kita. Kita banyak slang. Macam saya, mak saya Banjar, saya orang Terengganu. Jadinya macam-macam juga bunyi dia tu. Saya akui juga dulu sebelum belajar bab-bab makhraj huruf ni, macam mana nak fasih menyebut ni, macam-macam bahasa keluar. Sebab kita dah biasa dengan bahasa-bahasa tu kan. Jangan kita baca lagi
Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna. Tak boleh. Bila kita sebut yang tinggi tu, kita cek balik pangkal lidah kita tu mesti terangkat. Sedangkan istifal itu rendah. Okey? Okey, untuk isti'la dengan istifal jelas tak? Jelas jadi kalau kita baca Quran banyak-banyak tu kan, kadang kita dah laju tu tak perasan. Itu tujuan saya minta kita kalau boleh hafal huruf-huruf yang sikit tu tadi supaya bacaan kita tu lebih smooth saja berjalan. Dan kita akan ingat ni huruf isti'la, sebelah isti'la ni huruf nipis. Jadi kita tak boleh nak tebalkan. Kan? Jadi hanya hafal untuk bahagian isti'la yang ketiga ni iaitu bahagian pangkal lidah ini hanya isti'la saja yang kita boleh hafal. Khussa dhaghtin qidh. Khussa dhagh ghain ta qaf dha. Ada juga itu salah satu cara. Ada juga yang buat dibahagikan tiga kumpulan 7 huruf tu. Yang kumpulan pertama huruf kha. Kha sebab kha kan huruf yang atas sekali kan. Alif ba ta tha jim ha kha. Kha dulu. Lepas tu bahagian kedua 4 sekawan tu duduk kat tengah-tengah. Memang huruf tu dia tidak ada selang-selang. Sa dha ta dha. Senang nak hafal. Dah 5 dah kat situ. Tadi kumpulan pertama kha. 1 je huruf. Lepas tu yang kedua sa dha ta dha. Okey. Yang ketiga barulah kita sebut ghain dengan qaf. Kha, sad, ta, dha, ghain, qaf. Boleh juga nak cuba mengingat cara macam tu. Ataupun guna je rangkai kata yang dah diberikan kat situ. Iaitu khussa, dhaghtin, qidh. Khussa, dhaghtin, qidh. Okay. Mana-mana huruf isti'la? Ni ada juga yang tanya kat saya. Sementara saya teringat saya bagi tahu. Mana-mana huruf isti'la memang kita tahu dia tebal, walaupun dia berbaris bawah, dia tetap ada sifat isti'la. Dia tak hilang, cuma dia punya tingkatan isti'la itu dia ada tingkatan dia. Dia tidak terlalu tebal dah sebab dia baris bawah. Tapi jangan disebabkan baris bawah yang ada pada huruf isti'la itu menyebabkan dia terus hilang sifat ketebalan, tak boleh. Dia kekal. Isti'la itu sifatnya kekal walaupun dia berbaris bawah. Cuma dia ada pengurangan dari segi menyebut tu lah. Dia jangan terlalu, contoh qaf, qa, kalau baris depan qu, lepas tu baris bawah dia sebut, dia korek dalam-dalam. Contoh qi, tak payah. Dia hanya qi, tetap juga tebal qi tapi dia dah kurang sikit dia punya peratusan dia tu. Okey? Sama jugalah dengan huruf lain. Tadi saya contohkan qaf saja. Kalau huruf selain daripada qaf yang ada pada isti'la tetap juga macam tu. Okey. Baik. Ada soalan untuk isti'la dan istifal? Tak ada. Kalau tak ada saya teruskan saya nak habiskan ni untuk sifat ni. Okey. Ada lagi lebih kurang 15 minit ni, insya-Allah kita sempat habiskan. Seterusnya sifat yang bahagian yang keempat iaitu kalau ikutkan itbaq dengan infitah ni, kita nak sebut dia sama ada ruang antara lelangit dan ruang antara lidah dan lelangit. Sama ada terbuka atau tertutup. Ruang antara lidah dengan lelangit kan, contoh ni lidah kita, yang flat ni lidah kita, atas ni lelangit. Dia nak tahu ruang tengah tu. Sama ada kalau macam ni terbuka ke tertutup? Terbuka. Kalau macam ni, dia tertutup. Kalau dia dah hampir rapat tu, dikategorikan tertutup. Okey? Jadi, kita tengok huruf dia. Ini lagi makin kurang. Okey, untuk yang keempat, sifat itbaq hanya ada 4 je huruf dia. Iaitu sad, ta, dha. Lagi senang. Ni selalu anak murid saya sebut apa? Ustazah, boleh tak kalau saya hafal dia sebagai huruf 4 beradik? Boleh, saya kata. Kita ni mak-mak dia kata masak-masak kat rumah ada rempah 4 beradik. Okey, kita mengaji pun ada huruf 4 beradik. Sebab apa dia sebut 4 beradik ni? Sebab dia tak berselang dengan huruf lain. Dia ikut susunan cantik je. Sad, ta, dha. Huruf 4 beradik. Sad, ta, dha iaitu huruf itbaq. Yang mana apabila kita menyebut huruf sad, ta, dha ni tadi, kita punya lidah terangkat hampir nak tutup langit-langit masa kita sebut 4 huruf ni. Balik semula yang atas iaitu sifat isti'la.
Sifat isti'la tadi maksud dia apa? Terangkat sebahagian pangkal lidah ke langit-langit kan? Tengok itibaq pula. Terangkat lidah hampir tutup langit-langit. Maknanya huruf yang ada pada isti'la tu ada juga pada itibaq. Cuba tengok sad, dad, ta, za. Tapi isti'la tadi ada 7, itibaq hanya ada 4. Kenapa itibaq tak ambil lagi 3 tu? Iaitu apa huruf yang dia tak ambil dekat isti'la? Kha, ghain, qaf. Betul? Okey. Kha dengan ghain terangkat juga sebahagian pangkal lidah tapi dia tidak menutup langit-langit. Dia tidak hampir menutup langit-langit sebab kha dengan ghain itu adalah huruf hujung halqum. Jadi dia terangkat juga sebahagian pangkal lidah tapi bahagian depan ruang tu dia terbuka juga. Dia tidak dikategorikan tertutup. Sebab yang terangkat tu bukan dekat belah-belah depan, dia belah belakang dah hampir dekat hujung halqum. Sama juga dengan qaf. Qaf kan tempat keluar dia adalah pangkal lidah sebelah dengan hujung halqum. Jadi kha, ghain dengan qaf ni dia tak kategorikan itibaq. Dia tidak menutup lah maksudnya. Kalau sad, dad, ta, za ini dia lebih kuat berbanding dengan isti'la tadi, maka dia masuk juga pada itibaq. Bermakna sifat sad, dad, ta, za ni ada pada isti'la dan dia juga ada itibaq. Okey, itu maksud dia. Baik. Pada bahagian sifat berlawanan itibaq iaitu infitah. Infitah ni diambil daripada perkataan kata dasar fataha. Fataha ni maksudnya terbuka kan? Telah membuka. Infitah tu terbukanya ruang. Tadi itibaq tertutup. Sekarang ni lawannya mestilah terbuka ruang antara lidah dengan langit-langit. Masa kita menyebut huruf. Banyak tu kan. Tolak saja dengan 4, maka semua huruf itu apabila kita sebut dia pangkal lidah pula. Lidah dengan langit tadi terbuka. Faham maksud terbuka? Dia ruang tu luas lah. Dia tidak tertutup macam mana kita menyebut sad, dad, ta, za tadi. Itu sahaja dia punya perbezaan antara itibaq dan infitah. Ni lagi mudah saya rasa ni boleh bezakan kan. Baik. Ada soalan untuk yang keempat? Tak ada. Setakat ni okey. Untuk pengetahuan semua, nota yang saya share kat depan ni sekarang, saya ada juga hantar dalam grup. Mungkin kalau ada yang baru masuk kemudian ke, nanti kalau tak dapat bagi tahu saya resend balik sekali lagi yang nota ni. Kalau ada nota macam ni kita nampak jelas sikit untuk kita ulang kaji kan. Baik, seterusnya yang terakhir sekali, idlaq lawannya ismat. Idlaq lawannya ismat. Okey. Okay, kalau kita tengok dia punya pengertian kat situ panjang pula kan. Menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan sebahagian lagi keluar dari dua bibir. Kalau ismat tu tertegah daripada bersegera keluar. Tertegah daripada segera keluar tu maksudnya susah. Susah yang macam mana? Bukan susah dan bukan mudah untuk menyebut sesuatu huruf. Tapi susah hanya menyebut tu sebab dia punya perjalanan nak pergi kat depan tu lambat. Itu maksud susah. Senangnya menyebut huruf ini apabila huruf itu ada dekat depan. Okey, bukan cara kita nak sebut tu. Kadang-kadang ada yang, kalau kita tengok pada ismat ada huruf hamzah kan. Hamzah tu kan pangkal bawah sekali. Ada juga yang kata, Ustazah senang je sebut hamzah. Dah keluar. Contoh. Betul kita sebut senang. Tapi yang dikata sukar tu dari segi apa? Dari segi kita nak bawa hamzah keluar tu, perjalanan itu lambat. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat pangkal. Belah bawah sekali. Hamzah di dasar bawah. Pendek kata huruf-huruf tekak semua berada di bahagian ismat lah. Sebab dia dekat belah bawah. Okey. Cuba tengok perbezaan ni. Cuba tengok huruf idlaq. Huruf idlaq ada 6 iaitu firra min lubbin. Ada yang sebut firra min lub pun boleh juga. Dia dah letak baris siap-siap supaya kita ingat. Fara mim nun lam ba. Okey. Fa kat mana? Gigi atas kena pada bibir bawah. Letak je dia dah keluar dah. Depan, dekat, dia dekat. Ra, hujung lidah. Mim, bibir. Nun, hujung lidah. Lam, hujung lidah. Ba, bibir. Sebab dia kata kat situ, apa dia keluar ni pula ni? Sekejap.
Sekejap So boleh faham tak maksud idlaq dengan ismat tadi? Okay, idlaq tu maksudnya bukannya huruf yang susah nak sebut, bukan huruf yang senang nak sebut, tapi dia senang sebab dia berada di hadapan, iaitu antara bibir. Sekejap. Antara bibir dengan apa tadi saya sebut? Lidah. Tapi ismat dia bukan ada dekat bibir dengan lidah. Okay. Dia ada belah-belah dalam. Itu maksud dia. Saya share lagi sekali. Okay. Tadi ni idlaq Alright. Okey, itu adalah sifat yang terakhir, iaitu idlaq, lawannya ismat. Habis huruf yang berlawanan. Saya ulang lagi sekali. Okey, saya ulang lagi sekali. Sifat ada 5 sifat berlawanan. Yang pertama udara, yang kedua suara, yang ketiga kedudukan sebahagian pangkal lidah, yang keempat ruang antara lelangit dan lidah, dan yang kelima kedudukan makhraj. Kedudukan makhraj tu maknanya dia nak tahu huruf tu berada di belah belakang ataupun di hadapan. Jadinya kita boleh tahu bila dekat dalam dia agak sukar, maknanya dia tertegah kan, daripada cepat nak keluar dia jadi ismat. Lepas tu kalau idlaq ni dia dekat depan. Dalam huruf ismat tu kalau kita perhatikan ada juga yang tanya dekat saya, Ustazah, sa tu sampai dah terkeluar dah lidah kat tengah gigi. Kenapa dia tak dikategorikan sebagai idlaq? Sebab cara dia nak menekan tu walaupun dia tolak tapi dia tiada penahanan kat situ. Dia tak dikategorikan idlaq. Okay, dia kategorikan ismat juga kat situ. Sebab tu kadang-kadang ada orang sebut sa ni dia tak terkeluar lidah dia. Okay. Okay, boleh saya stop share? Okay. So nanti untuk rujukan boleh je kalau nak tengok balik nota tadi tu. Macam mana saya nak bagi dekat, okey dah. Alright. So saya dah kasih dekat Kak Reza balik host. Okey, kalau macam ada yang tak jelas berkenaan dengan sifat-sifat huruf tadi tu, boleh je nak tanya. Cumanya nak bagi tahu bahagian sifat ni tadi bila jangan pula kita kata kalau sebut huruf tu dengan berbaris macam mana? Boleh juga kita nak apa? Nak mengetahui secara tersusun kalau ikut baris, tapi menyebut huruf dengan baris ni sifat dia kita tak berapa nampak sangat. Tapi kalau kita matikan huruf tu baru kita nampak susunan tu teratur. Kenapa tak nampak? Sebab bila kita dah sebut satu huruf berbaris tu dia dah keluar sekali sifat sekali haru macam tu. Okey? Zah. Ya Kak. Boleh tak? Pasal dia punya ni ada 5 sekali kan. Jadi dia overlap. Dia punya ni macam dalam bulat tu dia satu huruf tu dia banyak kan. Antara ada 5. Faham? Boleh tak kalau Ustazah macam bagi contoh huruf pa. Huruf pa tu dia jahar, lepas tu syiddah, lepas tu isti'la. Jadi maknanya itu memang nak kena. Tu saya kata nanti kita akan sebut alif sifat dia ada 5 apa dia. Baru kita nampak. Tapi tak apa. Tapi baguslah tu Kak Norita tanya tu mengingatkan saya sebenarnya. Kita belajar sifat satu-satu tapi bila kita nak kenal lagi sebut satu huruf contoh daripada 5 tadi saya ambil satu huruf. Contoh sin lah, sin. Sin. Okay, sin saya ambil sin tu ada 6. Kita ambil yang sifat yang tidak ada sifat tunggal. Kita ambil yang berlawanan sahaja. Contoh sifat ta. Saya ambil ta ta. Okay. Okay, ta.
Cuba perhatikan saya matikan huruf ta. Mengikut pada 5 elemen tadi cara kita nak mengeluarkan sifat senang aja. Okey, 5 sifat tadi kita ambil satu huruf iaitu ta. Contoh kita matikan at. Okey, saya matikan at. Okey, sebelum keluar angin tadi saya baca at. Okey, at. Jadi dekat situ kita punya suara terlepas ke tertahan. Ni tak payah tengok nota dah ni. Kita cuba kita dengar betul-betul sebutan tu kita boleh susun. Okey. At. Okey. Yang terkeluar tu apa? Angin. Hamas. Angin. Tak apalah bahasa Melayu pun tak apa. Untuk permulaan ni kan. Angin ataupun hamas. Yang kedua tadi bab suara. Suara tertahan ke terlepas bila kita matikan ta? At. Tahan. Suara. Tertahan. Dah dapat. Okey. Yang kedua dah. Syiddah. Kita dapat dah. Sudah. Tahan suara. Yang ketiga. Kedudukan sebahagian pangkal lidah. Sekarang ni kita menyebut ta, matikan atau hidup, at. Pangkal lidah kita terangkat ke duduk kat bawah je? Naik atas. Atas. At. Ni ujung lidah. Lidah kita kat sini. Pangkal lidah kita dekat bawah je ke kita angkat ke ni? Bawah. Bawah. Dia Bawah. tak terangkat. Betul. Maksud jadi- saya ingat lidah kat luar, lidah depan naik atas. Okey. Ini ujung. Ini Ujung, okey. pangkal. Jadi bila Okey, disebut okey. macam ni. At kan. At. Ini tak bergerak langsung. Jadi istifal ke isti'la? Istifal. Dah dapat dah yang ketiga iaitu sifat merendahkan pangkal lidah tadi. Istifal. Kemudian yang keempat. Ruang. Yang keempat tadi antara itbaq dengan infitah. Okay, ruang. Ruang antara lelangit dengan lidah tu terbuka ke tertutup bila kita sebut ta? At. Kita kat sini je. At. Ni ruang belakang ni. Terbuka ke tertutup? At. Buka ni. Buka. Terbuka. Memang terbuka luas. Tak. Dia tak tertutup. Jadi kat situ infitah. Itu sifat yang keempat. Kemudian yang kelima ismat ke idlaq. Kedudukan dia walaupun dekat hujung tapi dia nyorok kat belakang ni, kat belakang gigi kan. Dia lidah macam ni, dia macam ni. At. Itu dikategorikan ismat. Kan dia tidak lepas keluar. Jadi kat situ dah dapat 5 sifat ta. Mengikut susunan kita boleh susun. Cuma kita nak kena ingat 5 elemen tadi. Yang pertama udara, yang kedua suara, yang ketiga kedudukan sebahagian pangkal lidah, yang keempat ruang antara lelangit dan lidah. Kemudian kedudukan makhraj. Kedudukan makhraj ni yang pentingnya nak kena hafal lah makhraj huruf yang kita sebut daripada alif sampai ya tu keluar kat mana. Barulah kita tahu dia bersifat izlaq ataupun ismat. Wallahu a'lam. Boleh Kak Nurita. Itu sebagai contoh lah hari ni huruf ta. Nanti kita akan sebut satu-satu huruf, nanti kita boleh keluarkan satu-satu. Contoh Kak Reza hari ni keluarkan sifat huruf alif. Macam tu. Sebelum ni kan ramai je yang belajar tajwid bila suruh keluarkan sifat tu tak tahu macam nak keluarkan sifat. Syarat dia kena ingat 5 elemen tadi tu. Kita ingat 5 tadi tu, sifat-sifat yang 5 tadi yang berlawanan, insya-Allah kita boleh keluarkan satu-satu sifat dia. Okey. Hafal sikit lah, kena bekerja sikit lah kan. Tapi tak perlulah hafal sampai 2 bahagian tu kan, sikit kepala pula. Dah satu hal pula sakit kepala. Okey, boleh Kak Norita? Jelas ni? Ustazah, Ya. yang nombor 3 tu kedudukan apa Ustazah? Nombor 3. Nombor 1 di udara, suara, kedudukan apa? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Sebahagian pangkal lidah. Pangkal yang ni Ini ujung. Ini pangkal. Ini pangkal. Yang nak pergi dekat tekak tu. Yang ketekak. Okey. Yang nak pergi tekak tu pangkal. Jadi yang terangkat pangkal lidah ni tadi hanya beberapa huruf saja. Ini kalau kita susun sifat tadi mengikut pada sebutan huruf yang tepat. Kalau pula ditambah lagi dengan kita hafal setiap bahagian sifat, lagi cepat kita keluarkan sifat. Setiap huruf kan. Kita cubalah belajar kan. Ustazah, yang nombor 4 tadi pangkal lelangit je. Sifat berlawan. Nombor 4.
Ruang. Ruang Ruang. antara lelangit dan Lidah. lidah. Oh, okey. Ruang. Ruang tu tak sama ada ruang tu terbuka ke tertutup. Empat tu. Ustazah yang Ya, nombor ya. 3 tadi, Hmm. kedudukan sebahagian pangkal lidah. Sebahagian Betul. kan? Betul. Okey. Kak Suryanti Sebahagian. okey? Okey, insyaAllah. Terima kasih. Okey, sama. Suara. So, kalau tak ada apa-apa nanti insyaAllah minggu depan kita cuba explore satu-satu huruf tu dengan dia punya sifat-sifat dia. InsyaAllah. Okey. Baik. Itu saja. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. So nanti kan minggu depan juga kalau ada rezeki kita jumpa. Nanti saya nak sebutkan jugalah macam mana cara kita nak tengok yang tadi tu. Ni bila dia makin banyak dia jadi lagi banyak kan. Macam mana cara kita nak tengok ni, nanti saya terangkan. Okey. Wallahualam. Nadra okey tak? Okey. Okey. Dia budak-budak kan? Okey je. Dia fresh. Okey. Alright, jumpa lagi semua. Terima kasih Kak Reza. Okey, terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.